Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Alright, okay, video ni kita nak upas sikit berkenaan dengan punca-punca kenapa sesebuah iklan tu dia tak perform. Okay, so hari ni kita nak share 5 perkara dulu. Actually ada banyak lagi, cuma yang ni kita kupas through daripada real case study lah. Maksud dia macam mana, kenapa sebuah iklan tu dia tak perform, and then macam mana nak menanganinya lah. Okay, so okay, kita pergi yang pertama dulu. Okay, untuk yang pertama, punca-punca kenapa sebuah iklan tu dia tak perform adalah yang pertamanya adalah dari segi pemilihan salah pemilihan objektif. Okay, so yang pertamanya adalah contoh kesalahan punca yang pertama adalah pemilihan objektif yang salah. Betul yang ayat dia, objektif yang tak tepat lah. Salah kan ni pula kan, tak tepat. Okay, so maksud dia contoh katalah tuan-tuan nak buat iklan untuk nak buat masuk respon ke WhatsApp, tapi tuan-tuan buat iklan ke Messenger ataupun tip di message ataupun kita panggil objektif message lah, ataupun mungkin tuan-tuan klik pada video view ke, ataupun mungkin tuan-tuan klik pada lead generation. So maksud dia yang pertama sekali, maksud dia pemilihan objektif yang salah, yang ataupun tak tepat lah. Maksud dia kalau contoh tuan-tuan nak buat iklan direct ke masuk ke WhatsApp, tuan-tuan boleh pilih traffic dan yang yang satu lagi adalah engagement lah. Okay, tapi yang paling famous adalah traffic. Okay, baik. Okay, so itu yang pertama dari segi pemilihan objektif yang tak tepat. Okay, and then dari segi nombor dua adalah targeting audience yang tak tepat. So maksud dia tadi contohlah dah dapat objektif yang betul. And then masalah yang kedua pula, isu yang kedua pula adalah maksud dia pemilihan audience yang tak tepat. Dari segi contoh targeting terlalu broad ataupun terlalu meluas lah. Sama ada terlalu meluas ataupun terlalu spesifik sangat pun tak boleh. Okay, so and then satu lagi targeting audience tu orang cakap tak ada orang guna dan tak perform. Maksud dia tak memberikan apa-apa result lah. Okay, so itu yang nombor 2. Maksud dia pemilihan audience ataupun interest yang tidak tepat lah. Maksud dia, so macam mana tuan-tuan nak menangani pemilihan audience yang tak tepat ni, kita pun ada share video macam mana cara nak gali interest, deep interest targeting. Tuan-tuan boleh scroll video kami yang seterusnya lah. Okay, baik. So once tuan-tuan dapat targeting audience yang spesifik atau yang deep, maksud dia yang orang cakap yang headshot, tuan-tuan akan dapat iklan yang perform, insyaAllah. Okay, alright. So nombor 3. Okay, so nombor 3 dia apa? Nombor 3 dia adalah copywriting. Okay, ataupun CW lah kita panggil. Okay, so dari segi copywriting. Okay, so copywriting mungkin punca daripada as tak perform ni mungkin salah satu sebab dia adalah dari segi copywriting. Maksud dia copywriting mungkin terlalu simple. Maksud dia mungkin terlalu simple sangat. Terlalu simple, and then tak ada direction. Okay, and then apa lagi? Mungkin copywriting tu tak kena dengan ini yang kebanyakan lah. Yang case study yang paling ramai kita dapat copywriting tak kena dengan targeting audience. Contoh
apa ni, copywriting tu target pada cikgu sekolah ataupun government sector ataupun cikgu sekolah dan sebagainya. So tapi audiens anda target pada pekerja-pekerja mungkinlah swasta ke ataupun mungkinlah bahagian engineering ke, industri-industri berat ke sebagainya kan. So maksud dia apa ni, copywriting tak kena dengan, tak tally lah, tak tally dengan interest. Maksud dia direction tu tak sama. Okay. And then copywriting anda maksud dia tak ada structure yang betul lah. Tak ada structure yang betul. Okay. Ada ke tak? Okay. So copywriting terlalu simple, tak ada direction. Okay, ni saya tulis targeting audience yang tak tepat. Maksud dia dia tadi mungkin target pada terlalu spesifik atau terlalu broad. Broad ni apa, meluas lah kan. Okay. Okay. And then target pada interest yang tak perform. Okay. Okay, ini direction lah. Depends pada direction anda. Direction anda nak macam mana. Kalau nak masuk WhatsApp, saya suggest mungkin boleh pakai iklan objektif traffic dan messenger sebagainya lah. Okay. So okay, sekejap Okay, yang keempat. Okay, maksud dia copywriting tadi maksud dia structure dia mesti nak betul lah. Maksud dia mesti ada structure. Copywriting ni dia mesti ada 5 structure. Yang pertama dia headline, yang kedua dia sub headline ataupun intro, yang ketiga adalah body, yang keempat adalah social proof ataupun testimoni, yang kelima adalah call to action. So untuk copywriting tu structure dia lah. Tuan-tuan boleh go through satu persatu lah. So dia headline dan sebagainya. Okay. So nombor 4 adalah dari segi apakah punca-punca lagi yang menyebabkan iklan anda tak perform. Okay, tengok. Okay, nombor 4 dia. Okay, so ni pun antara sebab lah, competition yang tinggi. Okay, so maksud dia iklan anda ni masuk dalam zone competition yang tinggi. Maksud dia terlalu ramai sangat advertiser ataupun pengiklan yang target pada interest tersebut. Maksud dia terlalu banyak lah, dan terlalu dan orang yang target ni mungkin mempunyai spend yang lebih tinggi daripada anda ataupun cost iklan yang lebih tinggi daripada anda. So itu salah satu punca maksud dia kenapa anda tak dapat tempat pada interest tersebut lah. Okay, interest yang ramai advertiser gunakan. Okay, kalau boleh jangan masuk daripada dalam zone competition ni lah. Maksud dia cuba lagi cari interest yang maksud dia yang tak ramai gunakan, yang perform lah, yang boleh perform. Okay, and then nombor 5 dari segi nombor 5, okay, yang ni dia ada banyak lagi lah. Okay, maksud dia cuma ni kita macam ni saya share antara sebab. Okay, yang kelima ni dari segi formation lah. Formation. Okay, formation. So maksud dia dari segi formation, macam mana nak rangka sesebuah iklan tu. Maksud dia cara nak menyerang lah. Cara nak menyerang. Maksud dia cara nak menyerang. Okay, so maksud dia macam mana cara nak menyerang. Ada orang dia menggunakan satu kempen, satu ad set. Maksud dia target
interest lah dan satu ads kreatif ataupun ads lah. So satu campaign, satu ad set dan satu ads. Maksud dia satu ni apa satu lah. Itu panggil lah. Ni formation dia menyerang. So kalau formation ni nak menyerang ni bukan kata tak okey. Maksud dia kurang power lah. Dia tak sepadu iklan yang boleh buat masuk respon sehari dalam 100-200 respon sehari. Okay. So iklan kalau macam yang formation macam ni dia takkan boleh buat 100 WhatsApp sehari, 200 WhatsApp sehari. Okay. Maksimum sebelum ni kita pernah buat sehari 600 dekat 700 lebih leads sehari. Daripada pagi daripada pukul 6 pagi sampai pukul 11 sampai pukul 12 malam. Lebih kurang 700 lebih leads menggunakan formation yang bukan yang ni lah. Maksud dia ada formation dia. So macam mana tuan-tuan nak belajar formation, nanti kita akan share dalam video seterusnya lah. Okay. Alright. So apa lagi antara ada lagi tak? Ada lagi tak dari segi apakah sebab-sebab iklan anda tak perform. Okay. Ada orang tanya adakah sebab bajet? Maksud dia adakah sebab bajet? Kalau tanya saya tak semestinya lah. Tapi kalau untuk anda nak contoh macam anda nak main nak bagi pada game yang maksud dia sehari sampai 100-200 leads masuk, WhatsApp masuk, bajet dia memang adalah keutamaan lah. Takkan nak dapat 100 leads dan nak spend RM10 kan. Tapi kalau competition anda tak tinggi, bajet anda RM10-20 pun anda boleh buat duit. Contoh anda jual servis, anda buat servis ataupun dan sebagainya lah. Bajet RM10-20 pun dia boleh buat duit. Dengan syarat competition tak tinggi dan targeting anda betul dan copywriting anda tepat pada audiens yang anda target. Okay. So pada saya kalau bajet ni dia subjektif lah. Pada saya dia adalah subjektif. Kalau okay, kalau nak main game yang lebih besar, bajet ni adalah satu priority lah. Okay. So ada yang spend sehari 1000, sehari 500 untuk dapatkan leads yang banyak dan sebagainya. So memang normal lah maksud dia. Kalau normal, kalau contoh anda nak buat sale 100,000, 6 angka, 7 angka, dia punya game dia memang cost iklan adalah satu benda yang penting. Estimate plus minus dalam minimum dalam 50,000 sebulan ke unlimited kan. Ada je orang spend 1 bulan 1 juta kan, betul tak? Ada orang spend satu iklan 1 bulan 1 juta untuk ad saja. So dia buat sale dalam 7-8 juta sebulan. So maksud dia ni depends pada keberanian anda lah. Kalau anda berani dan anda ada ilmu, dan anda go for it lah. Okay. Alright. So ada tak lagi punca-punca ads yang tak perform ni? Maksud dia apa lagi yang menyebabkan iklan ni tak perform? Ada tak? Dari segi copywriting dah, dari segi formation dah, dari segi budget dah, dari segi competition dah, dari segi objektif dah, dari segi targeting audience dah. Okay, apa lagi? Ada tak? Maksud dia ada tak? Ada. Maksud dia ad kreatif. Maksud dia ad kreatif ni adalah material iklan apa yang dia pakai. Contoh gambar ke ataupun video. So kalau gambar macam mana? Kalau video macam mana? So ada orang copywriting semua dah okey, targeting semua dah okey, tiba-tiba gambar pula fail. Gambar pula ambil dekat atas lantai, betul tak? Contoh kalau anda jual baju, anda ambil gambar atas lantai, memang fail lah. Okay. Ataupun dari segi video, maksud dia intro dia terlalu lama, betul tak? Bila orang tengok iklan video tu, anda cuma ada masa dalam 2 saat ke maksimum 6 saat lah. 2 ke 6 saat ni lah yang anda nak kena tap perhatian audiens anda, betul tak? Sebab tu anda tengok trailer movie, dia akan bawa dia akan combine action part dan dia akan jadikan sebagai intro di hadapan, betul tak? Supaya nak bagi orang ni desire dia
ataupun dia punya passion dia tinggi untuk dia tengok video tu sampai habis. Barulah mula video tu, betul tak? So anda ada masa dalam 2 ke 6 saat lah untuk video ni. Okey. 2 ke 6 saat untuk anda tap mata audiens anda. Okey. Kalau anda guna gambar, make sure anda guna gambar yang kalau bahasa ni dia HD lah, maksud dia high definition lah. Kalau kita tengok gambar tu macam oh cantiknya kan. Ataupun jangan kita tengok gambar tu, kita nak kena zoom. Maksud dia kita sendiri pun tak faham gambar tu, apakah lagi audiens, betul lah. Okey, make sure gunakan gambar yang terang, jelas dan related dengan copywriting anda lah. Jangan anda cerita copywriting benda lain, anda letak gambar benda lain, betul lah. Okey, dan sama juga macam video lah. Okey, so tu saja untuk punca-punca kenapa ads anda tak perform lah. Kita boleh upas lagi, tapi so far ni dulu kita share based on case study. So hopefully anda dapat sikit idea macam mana nak optimizekan iklan anda ke result yang lebih better lah. Okay.